Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 anda bersama saya Muhammad Syafiq Adnan. Tajuk utama tengah hari ini. Kes rasuah RM2 juta Tengku Adnan diarah bela diri. SPRM siasat Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasa disyaki salah guna kuasa dengan nilai cecah RM1.5 juta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur diarah membela diri atas dakwaan menerima suapan RM2 juta daripada seorang ahli perniagaan 3 tahun lalu. Hakim Muhammad Zaini Mazlam menetapkan 10, 17, 20 dan 21 Januari tahun depan bagi prosiding pembelaan kes selepas pihak pendakwaan berjaya mewujudkan prima facie terhadap kes berkenaan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Tengku Adnan, 68 tahun, didakwa menerima untuk dirinya wang berjumlah RM2 juta daripada pengarah aset kaya mas Sendirian Berhad AKSB Tan Sri Chai Kin Kong. Suapan itu didakwa diterima melalui cek Hon Leong Islamic Bank milik AKSB yang didepositkan ke dalam akaun bank CIMB milik Tat Mansuri Holding Sendirian Berhad THSB. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan ini didakwa mempunyai kepentingan yang diketahui syarikat aset kaya mas ada perhubungan dengan kerja rasmi. Perbuatan itu didakwa dilakukan di CIMB Bank Berhad, Cawangan Pusat Bandar Damansara, Ibu Negara pada 14 Jun 2016. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. 23 Januari lalu, Datuk Seri Tengku Adnan mengekalkan pengakuan tidak bersalah selepas kesnya dipindahkan dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi pada 14 Disember 2018. Perbicaraan selama 12 hari bermula 2 Julai dengan 23 saksi pendakwaan dipanggil untuk memberi keterangan. Datuk Seri Tengku Adnan diwakili Peguam Datuk Tan Hock Chuan manakala pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Julia Ibrahim. Seorang Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan di Siasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki melakukan penyelewengan dan salah guna kuasa dengan nilai mencecah RM1.5 juta. Perbuatan itu didakwa dilakukan ketika berkhidmat di 3 agensi berasingan sejak 2004 termasuk di agensi penguatkuasaan yang diterajuinya ketika ini. Difahamkan individu berkenaan sudah 2 kali dirakam percakapannya oleh SPRM pada akhir Ogos lalu dan pada 10 Oktober. Antara aduan salah laku terhadap Ketua Pengarah itu melakukan pecah amanah dana kerajaan sebanyak RM500,000 ketika mengetuai satu unit risikan di agensi beliau bertugas pada tahun 2004. Dana itu didakwa digunakan untuk kepentingan pribadi. Individu berkenaan juga dilapor menghilangkan 2 kereta yang merupakan aset kerajaan. 1 kereta didakwa dijual manakala hasilnya digunakan untuk kegunaan pribadi. 1 lagi kereta dilaporkan dicuri ketika disimpan di rumahnya. Bagaimanapun, Ketua Pengarah itu didakwa gagal melaporkan kehilangan kedua-dua aset kerajaan yang dianggarkan bernilai RM200,000 kepada pimpinannya. Individu terbabit kemudian dipinjamkan ke sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi mengetuai satu jabatan yang berkaitan dengan hal ehwal pengurusan risiko dan integriti. Ketika itu, dia didakwa menerima sebuah Mercedes-Benz dianggarkan bernilai lebih RM200,000 daripada seorang kontraktor. Individu berkenaan kemudian dilantik sebagai Ketua Pengarah di sebuah agensi penguatkuasaan kira-kira 2 tahun lalu dan sepanjang tempoh itu, dia dilaporkan melakukan beberapa penyelewengan dan salah guna kuasa. Antaranya memberi kelulusan ke atas urus niaga untuk diri sendiri, ahli keluarga dan seorang pimpinan kerajaan pada harga yang jauh lebih rendah berbanding harga pasaran walaupun ia sepatutnya perlu melalui proses tender. Bagaimanapun, SPRM belum dapat memberikan kepastian di peringkat mana siasatan dilakukan dan sama ada individu berkenaan akan didakwa di mahkamah. Detik indah merentasi jangkaan. 6 kamera. Foto mantap V17 Pro. Vivo.
Baik, sidang Dewan Rakyat. Antara isu-isu yang menjadi tumpuan pada sesi soal jawab pagi tadi ialah langkah kerajaan dalam pelaksanaan teknologi jalur lebar 5G. Terus menjadi tumpuan perancangan bagi menghalang penjualan vape dan pakej kerja-kerja pembinaan PEN Borneo yang belum dilaksanakan kepada Kementerian Pembangunan Infrastruktur Sabah. Jadi untuk perkembangan lanjut, kita terus saja ke Parlimen bersama wartawan Salina Zakaria. Baik, Salina, teruskan dengan laporan anda. Baiklah, terima kasih Syafiq di studio dan sudah pastinya sesi soal jawab yang baru saja berakhir sebentar tadi selesai sekitar jam 1 tengah hari tadi, dan ketika ini antara isu yang menjadi perdebatan pada sesi soal jawab tadi ialah mengenai Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa akta baharu mengenai penggunaan tembakau, vape, rokok elektronik dan juga sisha yang sedang digubal ketika ini berada pada peringkat akhir, dan menterinya iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata bahawa langkah pengawalan ketika ini perlu disegerakan memandangkan masih ramai sebenarnya yang tidak jelas dengan kesan terhadap diri mereka dan juga terdapatnya kes kematian yang berlaku di luar negara. Bagi rokok elektronik atau vape yang menggunakan cecair tanpa nikotin akan dikawal di bawah akta baru yang sedang dan telah digubal di bawah pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bersama-sama Kementerian Perdagangan dan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna PNHEP yang kini sedang dalam semakan pihak Jabatan Peguam Negara. Di bawah akta ini, penggunaan semua jenis produk merokok seperti rokok konvensional dan rokok elektronik dan vape seluruhnya bagi mereka berumur 18 tahun adalah dilarang sama sekali. Maksudnya kekal larangan 18 tahun ke bawah. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Pengkalan Cepa Ahmad Marzuq Syari yang mahu tahu langkah membendung penjualan vape secara menyeluruh di negara ini. Katanya kajian perlu dilakukan memandangkan terdapat kes kematian melibatkan penggunaan vape di Amerika Syarikat dan United Kingdom. Analisis yang dilakukan pakar-pakar kesihatan daripada luar negara itu berikutan terdapatnya kes dakwaan bahawa vape tidak memberi kesan kepada tubuh badan. Mengulas kajian dilakukan penggunaan rokok di negara ini, 9.1% atau kira-kira 300,000 pengguna telah menukar gaya hidup mereka kepada vape. Jumlah itu membabitkan 16% atau 250,000 koresponden lelaki, manakala baki 50,000 lagi dari kalangan belia perempuan. Dan sementara itu mengulas isu sama ada industri vape akan dikenakan cukai, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata bahawa perkara itu perlu diperhalusi daripada pelbagai sudut. Sejauh mana Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain seperti pendidikan, belia, penerangan dan multimedia termasuk keuangan untuk kita sama-sama memastikan aktiviti ini tidak terus berkembang dan menjadi pilihan kepada anak-anak muda kita termasuk mengenakan cukai dari Kementerian Keuangan. Terima kasih. Ini adalah pendekatan, merupakan pendekatan kerajaan Pakatan Harapan yang baru ini kerana kita tidak boleh bekerja secara apa yang diistilahkan sebagai terasing ataupun in silos dengan izin. Jadi justru kerana itu sangat penting untuk perkara ini digemblengkan, dan walaupun disebut-sebutkan bahawa mungkin saja vape ini, industri vape ini akan dapat memberikan dan menjana sedikit percukaian ataupun sumber cukai, tetapi harus diingatkan bahawa dalam menghitung baik buruk begitu juga dalam sifat sigaret atau tobako dan nikotin, rokok yang konvensional itu betul kita dapat menjana cukai pendapatan, tetapi bila diperhatikan kos ataupun dengan izin heavy burden of disease yang related kepada smoking, related kepada nikotin adalah jauh lebih besar. Kementerian Kesihatan juga sedang meneliti kesan lain akan dihadapi pengguna sekiranya penjualan vape yang mengandungi nikotin dibenarkan. Dan pasukan petugas khas negara 5G ketika ini sedang berada pada fasa terakhir untuk melengkapkan laporan mengenai pelaksanaan 5G sebelum menyerahkannya kepada kerajaan pada suku keempat pada tahun ini. Dan Menterinya Komunikasi dan Multimedia iaitu Gobind Singh Dio berkata bahawa Kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia SKMM akan mengkaji dahulu laporan terbabit sebelum menyerahkannya kepada Kabinet.
Pasukan petugas khas 5G, The Special Task Force, telah ditubuhkan pada bulan November tahun yang lalu. Pasukan petugas tersebut terdiri daripada 4 kumpulan kerja, iaitu kumpulan kerja perkara bisnes, kumpulan pekerja infrastruktur, kumpulan kerja pengurusan dan peruntukan spektrum. Dan yang terakhir, Tuan Di-Pertua, kumpulan kerja kawal selia. Kumpulan-kumpulan kerja ini yang terdiri daripada wakil sektor awam dan swasta telah ditugaskan untuk mengkaji strategi-strategi pelaksanaan bagi teknologi 5G yang holistik dengan analisis daripada perspektif yang memfokuskan kepada cadangan penyelesaian, kepada kekangan-kekangan undang-undang dan juga kerangka kawal selia Tuan Di-Pertua yang berkaitan. Sokongan untuk infrastruktur, cadangan plan ketersediaan sumber spektrum dan juga langkah-langkah untuk perlindungan pengguna. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Taiping Teh Kok Lim yang ingin tahu rancangan kementerian dalam persediaan pelaksanaan teknologi jalur 5G. Dalam pada itu, kerajaan akan mempertingkatkan jaringan perkhidmatan komunikasi 3G dan 4G di seluruh negara dalam usaha menuju perkhidmatan 5G. Katanya kerajaan mengambil pendekatan membaik pulih dan menaik taraf perkhidmatan itu secara serentak. Dan seperti biasa, sesi perbahasan akan bersambung jam 2.30 petang dan akan menyambung bacaan rang undang-undang bagi bacaan kali kedua dan sesi belanjawan yang telah pun dibentangkan oleh Menteri Kewangan iaitu Lim Guan Em pada Jumaat lalu. Dan hari ini saya bergabung bersama dengan rakan tugas Mazarif Issa. Terima kasih atas perhatian anda untuk sesi Dawur Rakyat di Parlimen. Kita kembali kepada anda di Sri Pentas. Baik, terima kasih Salina Zakaria langsung dari Parlimen. Kita terus saja ke laporan yang berikut. Seorang buruh binaan warga Indonesia dipenjara 10 bulan oleh Mahkamah Magistrate di Ipoh Perak selepas mengaku bersalah atas tuduhan menggunakan kad pengenalan palsu Rabu lalu. Tertuduh Hussein Osman, 53 tahun, membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Zarul An-Nur Umar. Hussein didakwa menggunakan kad pengenalan bertaraf penduduk tetap palsu atas nama Adi Wiono Sutowiono. Mengikut fakta kes, kesalahan didakwa dilakukannya di premis rumah kedai di Jalan Temenggung Fuji Park di Ipoh Rabu lalu ketika dia ditahan dalam serbuan Jabatan Imigresen. Semakan yang dijalankan dengan Jabatan Pendaftaran Negara kemudian yang mendapati kad pengenalan berkenaan palsu dan tertuduh mengaku membelinya dengan harga RM300. Mahkamah memerintahkan Hussein dipenjara selama 10 bulan dan dihantar pulang ke negara asal selepas tamat menjalani hukuman. Sumber tenaga buruh wanita perlu dicungkil dan dimanfaat bagi memastikan Malaysia dapat mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, data terkini menunjukkan kadar penyertaan wanita dalam pasaran buruh berada pada tahap 55.2% daripada keseluruhan kaum wanita di negara ini pada tahun lalu. Penyertaan lelaki pula pada tahap 80.4% daripada keseluruhan kaum lelaki dalam tempoh sama. Teks ucapan Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu dibaca timbalannya Hana Yeo pada Majlis Perasmian Konvensyen Wanita dan Keluarga Kebangsaan 2019 pagi tadi. Dalam pembentangan belanjawan 2020 Jumaat lalu, banyak inisiatif baru yang memberi kesan secara langsung atau tidak kepada kesejahteraan wanita dan keluarga diumumkan. Antaranya membantu pasangan mendapatkan rawatan kesuburan yang akan diperkenalkan KWSP sebagai kategori pengeluaran baru kepada pasangan yang menjalani rawatan kesuburan IVF. Perusahaan kecil dan sederhana PKS dan syarikat pertengahan tempatan digesa untuk memanfaatkan sepenuhnya insentif membabitkan ekspor dalam belanjawan 2020. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, syarikat tempatan boleh menikmati lebih banyak faedah daripada Geran Pembangunan Pasaran MDG dan pelbagai lagi usaha promosi ekspor. Ia melalui kenaikan siling tuntutan bagi setiap syarikat untuk MDG dari RM200,000 kepada RM300,000. Siling penyertaan dalam pameran perdagangan antarabangsa juga akan disemak semula dari RM15,000 hingga RM25,000. Kerajaan juga akan memperuntukkan RM50 juta untuk menggalakkan PKS terlibat dalam aktiviti promosi lebih banyak.
Jasmine Food Corporation menganjurkan program bertemakan Healthy Lifestyle bersempena Hari Beras 2019. Program yang berlangsung di ibu negara baru-baru ini bertujuan meningkatkan tahap kesedaran pengguna Malaysia berhubung faedah beras yang sihat. Melalui program ini, Jasmine Food membantu pengguna memilih varieti beras dan hidangan nasi yang sesuai untuk menjaga kesihatan. Selain membina tabiat pemakanan yang sihat, program ini juga menghapuskan tanggapan biasa yang salah bahawa nasi adalah punca yang membawa kepada masalah kesihatan. Program Healthy Lifestyle turut membawakan pandangan pakar melalui sesi bola bicara mengenai pemakanan dan gaya hidup sihat, demonstrasi dan bengkel masakan dan pemeriksaan kesihatan percuma. Syarikat pemprosesan makanan ayam Brand terus menawarkan pilihan ramuan terbaik selain memastikan makanan yang dihasilkan mengutamakan kesihatan kepada para pelanggan. Menyedari masakan Malaysia banyak menggunakan santan, terkini di pasaran ayam Brand memperkenalkan santan Super Light 75% kurang lemak berbanding santan segar tanpa berkompromi dari segi rasa dan aroma. First of all, it does increase the metabolism rate because as compared to other fats and oils, it has a shorter chain. So therefore, it's more easy metabolized and also boost energy in a way. Maybe we'll see of consumer acceptance, but we are pretty confident in this product, so we'll probably roll out to a different packaging in the future. Ayam Brand santan Super Light didatangkan dalam kotak Tetra Pak 330 ml, lebih kurang 1 biji kelapa yang lebih bersih dan mudah. Pak bungkusannya tidak perlu digunting atau koyak dan boleh disimpan dalam peti sejuk. Inovasi ini boleh membantu mengekalkan hidangan tradisional sekaligus menjaga kesihatan pelanggan. Bersua kembali, kita ke laporan luar negara. Penduduk Jepun memerlukan kerja-kerja pembersihan di kawasan yang terjejas selepas taufan Hagibis membadai negara itu sehingga menyebabkan 35 orang maut. Operasi mencari masih diteruskan bagi mengesan 11 mangsa yang masih hilang. Beberapa mangsa yang berada di bumbung dan balkoni diselamatkan menggunakan helikopter. Sementara itu, jumlah rumah yang mengalami gangguan bekalan elektrik berkurangan daripada 262,000 kepada 92,000 kediaman. Manakala 120,000 kediaman lagi masih mengalami gangguan bekalan air. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengarahkan seramai 1,000 tenteranya yang dihantar ke Syria untuk menyokong Angkatan Kurdis supaya keluar dari wilayah utara negara itu. Setiausaha Pertahanan Mark Esper berkata, tindakan diambil selepas Washington sedar Ankara terus memperluaskan serangannya di Syria berbanding yang dirancang sebelum ini. Look, it's a very terrible situation over there. A situation caused by the Turks, by President Erdogan. Despite our opposition, they decided to make this incursion into Syria. And at this point in time, in the last 24 hours, we learned that they likely intend to expand their attack further south than originally planned and to the west. And so we know that's happening. Pengunduran tentera Amerika Syarikat memberikan kelebihan kepada Turki untuk melancarkan serangan terhadap Angkatan Demokratif Syria, SDF. Serangan Ankara jelas mencetuskan kebimbangan seluruh dunia berikutan kesan yang akan dirasai oleh penduduk. Selain itu, militan Daesh juga berkemungkinan akan melarikan diri dari kawasan yang menjadi sasaran serangan Ankara. Pejuang Kurdis di Syria mengumumkan telah mencapai perjanjian dengan Damsyik untuk menempatkan tentera Syria di sempadan Turki. Perjanjian dicapai ketika Ankara meneruskan pencerobohan ke atas Syria. Serangan tanpa henti oleh Turki yang melibatkan serangan udara, berdilan dan serangan darat telah meragut nyawa lebih 60 orang awam sejak dilancarkan pada Rabu lalu. Tindakan Amerika Syarikat mengundurkan tenteranya dianggap oleh pejuang Kurdis sebagai satu pengkhianatan. Ini kerana tentera Amerika Syarikat adalah sekutunya dalam memerangi kumpulan militan Daesh dan pejuang Kurdis kini perlu berdepan serangan pasukan tentera Turki. Menurut pemerintah Kurdis, tentera Syria akan ditempatkan di sepanjang sempadan Syria Turki untuk membantu Angkatan Demokratik Syria SDF menghalang kemarahan tentera Turki. Serangan juga mencetuskan krisis kemanusiaan yang memaksa 130,000 penduduk melarikan diri. Bertemu kembali, kita ke laporan sukan. Liga Sepak Takraw STL 2019. Perak Bison mengukuhkan kedudukan di tangga kedua apabila meraih kemenangan buat kali ke-9. Skuad kendalan Ismi Hisan Ismail itu menempaskan PDRM Defender dengan keputusan 2-0.
Tiga perlawanan berlangsung semalam menyaksikan Penang Black Panthers berdepan Sabah Mountaineers, manakala PDRM Defenders bertemu Perak Bison dan Kelantan Warriors menentang Terengganu Turtles. Menduduki tiga kelompok terbaik Liga, Perak Bison turun dengan misi mahu memburu kemenangan. Bison terpaksa memerah keringat sebelum menang set pertama 22-20. Set kedua barulah Bison lebih konsisten untuk menamatkan permainan dalam pertarungan mudah untuk meraih kemenangan ke-9 musim ini dengan keputusan 21-12. Untuk rekod, Penang Black Panthers kini berada di puncak Liga diikuti Perak Bison dan tempat ketiga menjadi milik Johor Tigris. Pasukan Majlis Sukan India Malaysia MISC muncul juara Piala Emas Raja-Raja edisi ke-79 selepas menewaskan Kuala Lumpur 2-1 di Stadium Kuala Lumpur FA semalam. Ini kemenangan pertama buat MISC yang juga salah satu pasukan jemputan. Berlangsung di Stadium KLFA Ceras, Jeremy Lim Wei Shen meledak jaringan pertama MISC seawal minit ke-16 selepas gagal dihalang penjaga gol tuan rumah Adam Zairi Fitri. Kuala Lumpur cuba bangkit mencari gol penyamaan namun gagal. Bersambung babak kedua, Kuala Lumpur sekali lagi memulakan asakan tetapi beberapa percubaan tersasar. Namun pada minit ke-68, Muhammad Hafifi Muhammad Saleh berjaya meledak gol penyamaan. Hanya 2 minit kemudian, nasib tidak menyelbahi Kuala Lumpur apabila bola terkena kaki Muhammad Alif Mazlan dan terus memasuki gawang sendiri menjadikan kedudukan semasa 2-1. Enggan mengalah sehingga ke saat akhir, Kuala Lumpur menggandakan serangan namun kecekapan Muhammad Akil Abdul Razak yang menjaga gawang berjaya memastikan MISC muncul juara. Juara bagi edisi kali ini membawa pulang wang tunai berjumlah RM40,000 termasuk piala kejohanan yang disampaikan oleh Tengku Puteri Iman Afzan dan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin. Ke perkembangan rugby Piala Dunia 2019, ancaman taufan Hagibis yang membadai Tokyo tidak mematahkan semangat pasukan tuan rumah Jepun untuk mencipta sejarah muncul pasukan pertama Asia mara ke peringkat suku akhir. Jepun memenangi kesemua 4 perlawanan kumpulan A dan pada perlawanan terakhir semalam menundukkan Scotland 28-21. Scotland terlebih dahulu di depan selepas memperoleh try pertama pada minit ke-6 dengan conversion disempurnakan Greg Laidlaw. Jepun tidak berputus asa, semangat dari penyokong di stadium menaikkan semangat mereka dan akhirnya meraih peluang pada try pertama minit ke-17 menerusi Kotaro Matsushima. Jepun menambah lagi mata menerusi 2 tries dan menyempurnakan 2 conversion pada 40 minit pertama menjadikan kedudukan 21-7. Bersambung babak kedua, Jepun memperoleh try keempat untuk mendapat 1 mata bonus. Scotland cuba mengejar dengan 2 try dan 2 conversion selepas itu namun masih gagal menafikan malam gemilang buat Jepun. Jepun dijadualkan bertemu Afrika Selatan pada perlawanan suku akhir 20 Oktober ini. Sementara itu, Wales akan menamatkan perlawanan terakhir sebagai juara kumpulan D dan akan bertemu Perancis di suku akhir. Pada aksi terakhir semalam, Wales menundukkan Uruguay 35-13. Nicky Smith menjaringkan 5 mata tunggal dalam separuh masa pertama. Josh Adams mempamerkan aksi cemerlang pada aksi separuh masa kedua dengan merekodkan try yang kelima, juga setakat ini penjaring terbanyak kejohanan. Thomas Williams dan Gareth Davies turut berjaya menyumbangkan mata untuk Wales. Uruguay mempamerkan permainan bertahan yang cemerlang namun sempat meraih mata menerusi try German Kessler dan Philippe Berchese meledak 8 mata menerusi penalti. Baik, Buletin 1.30 sampai di sini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan trailer filem Agent Ali The Movie yang akan ditayangkan di Pawagam 28 November depan. Oleh itu, saya Muhammad Syafiq Adnan. Salam hormat dan Assalamualaikum.